Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Kita berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kebaikan itu terliput pada sifat sabar. Memang ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita bersabar dan menunjukkan bahawa sifat sabar itu akan menghasilkan kebaikan, kenikmatan, balasan yang baik, pengurniaan dan kelihatan di dunia dan di akhirat. Wajib kamu bersabar kerana kamu telah melihat kebaikan yang banyak daripada Allah Azza wa Jalla, baik pada masa sekarang ataupun nanti di masa akan datang. Hendaklah kamu selalu menziarahi kuburan, mendatangi orang-orang soleh, melakukan segala macam yang baik-baik supaya menjadi lurus semua urusan kamu. Jangan menjadi seperti orang-orang yang bila dinasihati mereka tiada makan nasihat, yakni tidak menerima nasihat, dan bila mendengar yang baik enggan menurut. Leburnya agama kamu, yakni hilangnya agama kamu, dengan adanya 4 perkara berikut. Yang pertama, bahawa kamu tiada mengerjakan apa yang kamu tahu. Yang kedua, bahawa kamu mengerjakan apa yang kamu tidak mengetahui. Yang ketiga, bahawa kamu tiada mahu belajar apa yang kamu tiada mengetahui, lalu kamu biarkan dirimu terus jahil. Yang keempat, bahawa kamu melarang manusia belajar apa yang tiada diketahuinya. Wahai kaumku, jika kamu menghadiri majlis-majlis zikir, kamu hadir kerana bersenang-senang, bukan kerana hendak mengobati jiwa yang sakit. Kamu tiada mempedulikan nasihat orang yang menyampaikan nasihat. Kamu hanya mengira salah mereka dan khilaf mereka. Kamu suka kata-kata yang lucu-lucu dan kamu terus bergelak ketawa dan bermain-main. Nyatalah bahawa kamu sekalian dalam bahaya. Bertaubatlah kepada Allah segera dari penyelewengan diri kamu itu. Dan jangan cuba meniru-niru kelakuan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Ambil manfaat dari apa yang kamu dengar. Wahai ulam, engkau selalu terbawa-bawa dengan adat kebiasaanmu. Kamu selalu suka meminta-minta bahagianmu. Engkau kerap berpegang dengan sebab begini dan begitu. Tetapi engkau lupakan siapa yang menyebabkannya dan tidak mahu menyerahkan perkara kepadanya. Hendaklah engkau meneruskan amalanmu dengan penuh ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tiadalah aku mencipta jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Tuhan tiada menciptakan kamu sia-sia atau untuk main-main sahaja. Tuhan tiada mencipta kamu untuk makan dan minum, tidur dan kahwin sahaja. Sedarlah kamu, wahai orang-orang yang lalai, dari kelalaian kamu. Hatimu mengorak satu langkah kepada Allah, dan cinta Allah mengorak beberapa langkah kepada kamu. Dia sungguh mengalu-alukan pertemuan dengan orang-orang yang mencintainya lebih dari mereka sendiri. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dia memberi rezeki pada siapa yang disukainya tanpa kiraannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita mengambil
kebaikan, kemuliaan, mengambil obat mujarab daripada nasihat, wasiat, pesanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan sabar. Bukan menyuruh dan memerintah kita supaya bersabar. Kenapa Allah Ta'ala perintah kita sabar? Dan sabar itu hukumnya wajib. Wajib kita bersabar. Bila mana kita tidak bersabar, maka hilanglah agama kita. Bahkan hilang kekuatan kita. Bahkan datang putus asa. Yang berputus asa kerana mereka tidak bersabar, maka luluh segala kekuatan. Selagi mana kita bersabar, makin masih kekal di sisi kita kekuatan diri kita. Bahkan masih ada agama kita. Bila mana hilang sabar, maka hilang kekuatan, lebih dahsyat dan kemuncak daripada itu hilang agama. Kerana itu wajib kita bersabar. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut, kenapa kita bersabar? Bukan sekadar kerana kelebihan, kemuliaan, balasan yang baik kita dapat. Bahkan ia adalah kerihatan yang sebenar di dunia dan di akhirat. Tetapi kerana Syekh menyebut, kenapa wajib kamu sabar? Kerana kamu telah melihat kebaikan yang banyak daripada Allah Ta'ala. Sama ada dulu, atau sekarang, atau yang akan datang. Baik, kalau kita kena musibah hari ini, atau beberapa minggu ini, atau beberapa bulan ini, atau beberapa tahun ini, bukankah sebelum ini Allah beri nikmat yang banyak? Dan bukankah selepas musibah ini diangkat, Allah beri nikmat yang banyak lagi? Dan bukankah dalam musibah itu sendiri Allah beri nikmat yang banyak lagi? Maka kenapa kita tidak mau bersabar? Maka wajib bersabar. Sebab itu orang yang berfikir dengan akalnya sehinggalah membuka hati dan sanubarinya sehingga mengetuk imannya untuk bermuhasabah dan menghitung nikmat Allah, maka akan menjelmalah surah atau menjelmalah firman Allah Ta'ala yang berkata dan yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung dan mengira nikmat Allah, maka kamu tidak mampu menghitungnya. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut, lihat nikmat Allah sebelum ini. Tuan-tuan, lihatlah nikmat sebelum ini, sebelum kita ditimpa dengan musibah. Baik sakitnya, baik wabaknya, baik miskinnya. Lihat sebelum ini. Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan kita tak pernah rungsing dengan dunia. Lihat pada umur-umur kita kecil dahulu. Apakah ada kerunsingan dunia yang berlega di fikiran kita? Kita cuma hidup bermain-main. Main zaman budak dulu. Zaman kita sekolah dulu, tuan-tuan, apakah ada kesusahan? Melainkan semuanya senang dan mudah. Sehingga kan kita katakan, waktu saya ditimpa musibah, tuan-tuan ditimpa musibah, dalam musibah itu masih banyak nikmat. Bukan nikmat yang tersisa atau terbaki, nikmat yang banyak, yang teras. Yang menjadi yang tersisa itu cuma musibah. Musibah, umpama musibah itu cuma berada di halaman kita. Bukan berada dalam diri kita. Di halaman. Yang kita boleh saja pejamkan mata melupakannya. Tapi oleh kerana sikap kita nak mengambil berat sesuatu musibah, akhirnya dia masuk dalam hati kita. Kebanyakan ujian musibah itu cuma berada di luar hati. Tapi ramai cuba ambil musibah itu masuk dalam hati dia. Akhirnya dia mula rungsing. Akhirnya dia mula pening. Akhirnya dia mula susah. Yang menyebabkan kita susah ialah diri kita sendiri. Sebagai musibah itu boleh kita lepaskan pergi begitu. Umpama seorang melepaskan najis, tidak lagi dia memandangnya. Demikian musibah, kebanyakan musibah itu kita boleh pejam mata je. Dah habis dah. Kalau kita kenang pun tak akan beri apa-apa manfaat. Kita patut lupakan dan menikmati nikmat yang ada sekarang. Dan setiap kali Allah alih kita, tuan-tuan, manusia ini banyak, bila sesuatu tidak menyembelahi dia, dia cepat mengatakan itu musibah. Bila Allah Ta'ala alih dia satu tempat pada satu tempat, dia cepat mengatakan itu musibah. Dia lupa itu nikmat.
Daripada kesibukan luar sehingga hari ni kita ada banyak masa kat rumah. Apakah kita menganggap duduk di rumah bersama keluarga itu musibah? Satu nikmat. Yang mungkin nikmat ini hilang dah lama. Maka Allah dapatkan kembali, berikan kembali pada kita. Untuk bersama dengan isteri dan anak-anak kita. Maka selagi mana kita menggunakan iman dalam menghitung nikmat-nikmat Allah, selagi itu kita tidak nampak di mana musibahnya sebenarnya. Sebab itu para ulama' berkata musibah sebenar pada agama kita. Bila agama itu mengalami penyusutan, mengalami surutnya, bila agama itu mengalami waktu sakitnya, maka itu musibah. Kerana Allah Ta'ala tidak akan memusibahkan agama seseorang untuk menggantikan lebih baik. Tapi kalau Allah yang kita namakan musibah duniawi, untuk Allah ganti lebih baik. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz, bila mana Allah uji dunia kamu dan kamu bersabar, kamu letak tempat di mana Allah ambil nikmat tadi dengan sabar, melainkan Allah gantikan apa yang lebih baik. Dan hal-hal duniawi, bila kita hilang sesuatu, ini rantaian nikmat kita, lalu terputus satu, maka kita pun letak benda tadi, tempat kosong tadi dengan sabar. Melainkan Allah akan ganti apa yang lebih baik daripada sebelum ini. Iaitu tentang dunia. Syekh Abdul Qadir Jilani menyuruh kita menggunakan rationality yang tinggi. Baik, kenapa kami kata wajib sabar? Sebab sebelum itu kamu dah dapat nikmat yang banyak. Dan nanti selepas ini pun nikmat yang banyak sedang menanti dan menunggu. Apatah lagi di hari akhirat kelak, waktu kamu bertemu dengan pencipta kamu. Yang kebanyakan manusia mendapat pahala dari sabarnya, bukan ibadatnya. Kebanyakan orang beriman mendapat pahala daripada sabarnya, bukan dari ibadatnya. Yang saya maksudkan ibadat di sini, ibadat khususi, sembahyang, puasa. Kebanyakan orang dapat pahala daripada sabar. Kerana itu Allah uji dunia Islam banyak. Dunia Islam diuji dengan pelbagai ujian. Bila Allah mengasihi seseorang, Allah akan uji. Kerana itu Allah jadikan dunia Islam ini ialah umat yang gagah dan kuat. Dan sebagai satu contoh pada manusia sejagat, lihat, dia diuji masih kental imannya. Lihat, diuji masih berharap dan bergantung pada Tuhannya. Bahkan makin kuat. Tuan-tuan bayangkan, kalau hari ini, ujian-ujian ini Allah beri pada negara kafir, habis lingkup semua mereka. Tapi Allah uji pada negara Islam, peperangan di Yaman, peperangan di Syam, dan penindasan berlaku kepada orang Islam. Bukan orang Islam yang tindas orang kafir, orang kafir yang tindas orang Islam. Baik di bumi Palestin, baik di bumi China, baik di bumi India, baik di bumi Kashmir, baik di kebanyakan belahan dunia. Allah Ta'ala tunjuk, inilah dia hamba-hambaku yang beragama. Lihat, walau dibuli teruk, mereka pertahankan akidah dan agama. Dan supaya kita ini mencontohi mereka di kekuatan agama. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hendaklah kamu selalu ziarah kubur. Habis bak sabar. Macam mana nak bangkit sabar? Melainkan kena kenang akhirat. Maka macam mana nak kuat, nak menjadikan bertambah kekuatan sabar, melainkan mesti kita tengok kubur. Kerana tuan-tuan, kita tahu dunia tempat kita diuji. Kata Syekh, ziarahilah kubur selalu. Selalu ziarah kubur, kita bukan tunggu raya, bukan tunggu ada waktu lapang. Kita lapangkan waktu untuk ziarah kubur. Kita lapangkan waktu kita untuk menziarahi kubur. Kemudian datangi orang soleh. Kerana ada nasihat dia, ada wasiat dia, ada benda yang menghilangkan kegusaran duniawi kamu. Pada orang soleh itu ada kegembiraan akhirat. Kalau kita ingin kegembiraan akhirat, maka dampingi orang soleh. Tengok orang soleh, dengar nasihat orang soleh, maka gembiralah akhirat kita. Bila gembira akhirat kita, tuan-tuan, hilanglah kerunsingan dunia kita. Tapi bila akhirat kita sakit, dunia ini kita rungsing banyak. Siapa pun yang rungsing dunia begitu banyak kerana akhiratnya sakit. Kerana akhiratlah roh sebenar kehidupan. Tetapi kehidupan kita ialah dunia dan akhirat.
Tapi roh bagi kehidupan itu ialah akhirat. Akhiratlah yang motivasikan kita. Akhiratlah menjadikan kita kuat walau tubuh kita lemah. Tapi seorang yang cuma pegang dunia, akhiratnya sakit, rosak, akibatnya dunia juga rosak. Dunianya juga lemah. Kerana itu bila musibah dunia kena pada kita, lihat di mana akhirat kita. Maka kuatkan akhirat dengan ziarah kubur, dengan mendatangi orang soleh dan buat semua perkara-perkara baik. Kerana setiap perkara baik itu menjadikan agama kita lurus. Kerana itu doa yang Nabi SAW ajar pada kita, Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk senantiasa melakukan kebaikan. Setiap kali kita buat baik, tuan-tuan sekalian, agama kita makin lurus. Setiap kali kita buat jahat, agama kita makin bengkok, sampai melengkung, sampai patah. Tuan-tuan perhatikan, bila kita buat baik, kita akan rasa gembira. Bila kita buat baik, kita rasa bermotivasi tinggi. Bila kita buat baik, kita rasa hati kita lembut. Bila kita buat baik, kita rasa nak buat baik lagi. Kerana itu jangan tinggal buat baik. Nabi kita SAW, makhluk yang paling banyak buat baik. Sehingga kebaikan Rasulullah tidak boleh dikhususkan. Semuanya baik. Kita ni tuan-tuan, kebaikan kita dikhususkan. Bila waktu ni, atau bulan ni, atau hari ni, hari lain nampak tak baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjadikan hidup baginda itu setiap hari baik. Baik dengan anak-anak yatimnya, baik dengan para jandanya, baik dengan orang miskinnya, baik dengan orang kayanya, baik dengan pemimpin-pemimpinnya, baik dengan rakyat-rakyatnya, baik dengan jiran-jiran tetangganya, baik pada isteri-isterinya, baik kepada anak-anaknya, anak-anak tirinya, anak-anak angkatnya. Kesemuanya kita lihat kebaikan itu berada penuh umpama rumput yang menghijau. Semua tempat ditumbuhi rumput yang menghijau. Maka tuan-tuan, berhenti memilih kebaikan. Berhenti mengkhususkan kebaikan. Berhenti untuk buat kebaikan dalam keadaan mood yang ada dan meninggalkan bila mood tak ada. Berhenti buat kebaikan kerana memilih orang itu dan orang ini. Kebaikan untuk semua. Kerana makin lurus agama kita, makin banyak kebaikan kita. Bermula daripada senyum, bermula daripada tutur kata yang baik, bermula daripada salam, bermula daripada bersalam, bermula daripada nasihat menasihati, bermula daripada bertanya khabar, kepada ziarah menziarahi, semua kebaikan. Kerana itu orang beriman ni sibuk. Dan menjadi orang beriman, sebenarnya kita dah sibuk dengan kebaikan. Sibuk dengan kebaikan tadi dah menghilangkan kerunsingan dunia kita. Kerana orang yang rungsing dunia juga kerana dia tak sibuk dengan benda akhirat. Memang rungsing lah. Ada kekosongan yang tak dipenuhi. Tapi kalau tuan-tuan penuhi daripada bangun pagi dah sibuk berzikirnya, bertasbihnya, beristighfarnya, berwitirnya, sehinggalah bersubuhnya, berjemaah subuhnya, sehinggalah menuntut ilmunya, sehingga membaca Qurannya, berduhanya. Masya Allah sibuknya kita. Ya, sibuk. Orang beriman itu sibuk. Orang beriman bukan jenis orang termenung tak ada kerja nak buat. Kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Kalau sibuk itu cuma dinilai dengan pekerjaan masuk dan keluar, ternyata kita belum sibuk sebenarnya. Kalau sibuk itu, dia kira kita kerja 6 hari seminggu, sehari cuti, maka sibuk. Belum sibuk. Ramai mana kita jumpa orang yang punya komitmen pancua kerja, dia sebenarnya tak sibuk pun. Memang dia masuk kerja awal, sampailah balik malam. Tapi nyata tak sibuk pun. Cuma nampak jadual macam sibuk, tapi tak sibuk. Sibuk sebenar bila mana kita sibuk dengan melakukan perkara akhirat. Baru kita rasa terisi waktu. Dia memang terisi. Kalau tuan-tuan pagi, lepas bangun subuh tadi, tuan-tuan solat subuh, and then tuan-tuan ikut kuliah. Lepas kuliah, tuan-tuan baca Quran. Lepas tu tuan-tuan berduha. Lepas tu kita buat lagi ibadat-ibadat yang lain, kita rasa Masya Allah, terisi waktu kita. Kan itu bulan Ramadan memperlihatkan bagaimana terisinya waktu kita. Amat terisi. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan jadi orang yang rugi. Bila nasihat, tak makan nasihat. Ini jenis tak makan nasihat. Dan bila dengar yang baik, dia enggan menurutnya. Tuan-tuan, pertama belajar dengan nasihat.
Terutama orang-orang yang inginkan kebaikan pada kita. Terutama orang-orang yang ahlinya. Terutama dalam keadaan kita memang memerlukan nasihat. Kemudian belajar untuk patuh dengan nasihat. Tuan-tuan, kalau kita pergi klinik, pergi hospital, doktor nasihat. Kita kata, doktor saya ni darah naik. Doktor kata mulai hari ni malam tidur awal. Ambil obat ni sebelum tidur. Banyakkan begitu, begini. Kalau tuan-tuan abaikan nasihat doktor tadi, tuan-tuan jadi apa? Makin tinggi darahnya. Habis buat apa kita jumpa kalau kita enggan mendengar nasihat dia? Sebab dia bukan nasihat kita suruh mati cepat. Dia nasihat supaya kita boleh hidup lagi. Tetapi kita mengingkari dia. Maka kita menanggung akibat dia. Kemudian kata Syekh, agama kita hilang dengan sebab 4 perkara. Hilang agama kita. Yang pertama, bahawa apa yang kita tahu kita tak buat. Hilanglah agama. Hilanglah keberkatan ilmu. Belajar lama dah, mengaji lama, tapi tak buat satu pun yang kita belajar tu. Maka hilang agama kita. Sebab agama ni dibina dengan ilmu. Dan ilmu itu menjadi kuat kerana beramal. Bila ilmu tak beramal, ilmu tu pun hilang. Bila hilang ilmu, agama pun hilang. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, kita buat pula pada benda yang kita tak tahu. Yang kita tahu tak nak buat. Yang kita buat ni pula tak ada kaitan dengan agama pula. Bertentangan dengan agama, berlawan dengan agama. Kan pelik. Patutnya kita buat apa yang kita tahu dan kita berhenti. Jangan buat benda yang kita tak tahu. Tapi hari ni terbalik, orang buat benda dia tak tahu. Maka mengaruklah dia sebab dia tak ada asas. Sebenarnya apa pun kita nak buat, biar ada ilmu dulu, ada ilmu. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi menyebut, al-ilmu bila amalin junun wal amal bila ilmin la yakun. Ilmu tapi tak beramal gila. Amal tak ada ilmu pula tidak akan sempurna. Macam tikus baiki labu. Tak akan sempurna. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, kita bila mana tak tahu, tak fikir nak belajar apa yang kita tak tahu. Tuan-tuan, ada benda tak tahu, banyak benda tak tahu. Dan kita perlu tahu. Tak ingat juga ialah tak tahu. So, pernah belajar tapi tak ingat. Mana tak tahu. Pernah lah, saya dah ajar khas. Saya dah dulu sekian-sekian. Tapi awak ingat tak ingat. Maknanya awak tak tahu, awak kena belajar. Hatta para alim ulama' mereka terus membaca kerana itulah obat bagi tak tahu. Antara pesanan almarhum Syekh Al-Fatah bin Ghuddah kepada, bukan sekadar penuntut ilmu, kepada para alim ulama' untuk tidak berhenti murajaah dan membaca. Walau dah rasa tahu, baca lagi untuk mengukuhkan ilmu. Sebab itu ulama-ulama yang sebenar, dia sentiasa baca. Kalau mereka berhenti baca, mereka sedang membunuh ilmu mereka. Hilang satu persatu. Kena baca. Dia tak boleh kata, oh saya dah ulama tak payah baca dah. Jangan. Banyak mana yang hilang dalam ingatanmu, yang kamu lupa. Tentu orang yang kita sebut orang alim, dia tak baca lagi bahaya daripada orang-orang tak baca. Sebab setiap yang dikatakan itu memberi kesan pada orang awam. Yang keempat, kata Syekh, kita larang pula orang daripada belajar apa yang dia tak tahu. Hilang juga agama kita. Kita pula larang. Walau kita tahu orang ni berilmu, kita larang. Jangan belajar dengan dia. Kenapa pula? Sebab kita dengki. Dia ni pandai cakap je, bukan pandai amal. Dengki kita pada dia. Kita pula halang orang belajar. Tentu jangan halanglah orang belajar. Bahkan kita galakkan belajar dengan dia. Supaya kamu tahu apa yang kamu tak tahu. Maka ini, ataupun 4 perkara ini menyebabkan agama hilang. Artinya tuan-tuan sekalian, bila kita tahu dan kita tak beramal, hilang agama kita. Dan bila kita beramal pula tanpa ilmu, juga boleh hilang agama kita. Dan bila kita tak cuba pula belajar apa yang kita tak tahu, maka hilang agama kita. Dan bila kita larang pula orang belajar. Jadi paling kuranglah tuan-tuan, kalau hari ni kita tolong share dah cukup. Maknanya kita beri galakkan belajarlah dengan ni. Belajar dengan ustaz ni. Belajar dengan syekh ni. Belajar dengan tok guru ni. Supaya kamu tahu sesuatu. Kadang-kadang kita nak beritahu pada isteri, anak-anak kita payah. Tolong share kan. Biar anak kita. Hari ni Masya Allah semua orang ada telefon. Dia mungkin tak tengok semua. Dia tengok sikit pun dah okey. Atau suatu hari nanti dia akan tengok. Dan itu menjadi suatu hujah kita. Bahawa kita telah beritahu dia.
Sebab kita mak bapak ni tuan-tuan akan ditanya oleh Allah bahawa apakah kita beritahu atau tidak. Habis kita nak beritahu macam mana, kita pun tak tahu. Maka kita gunakan orang yang tahu untuk beritahu. Dengar ini, dengar nasihat ini, mudah-mudahan kamu akan mendapat nasihat. Kata Syekh, wahai kaumku, jangan kamu jadi orang yang hadir majlis ilmu tapi nak cari salah orang. Yang salah, yang silap itulah yang kamu duk pegang, duk jaja, merata-riti. Yang baik-baik tak nak. Contoh inilah musibah kita hari ni. Syekh Abdul Qadir sebut zaman dia lagi, apatah lagi zaman kita. Yang jadi dengar orang untuk cari kesilapan, kekurangan. Kesilapan ini dijaja, dibuat video pendek, diviralkan. Terutamanya didengki orang-orang yang popular, orang terkenal. Ni nampak dah salah. Ini tak pandai ni. Ini terlalu emosi agamanya. Tuan-tuan, orang tu orang baik. Kerana itu kita hari ni belajar. Orang-orang yang berjasa pada orang Islam, orang-orang yang banyak kebaikan, kesilapannya jangan disimpan. Apatah lagi kita nak viral, jangan. Aqilu dhawil hayat atharatihim. Kesalahan orang-orang baik ni tuan-tuan, jangan kita hebohkan. Perkataan aqilu artinya simpan benda tu. Kalau kita baca hadis man satara musliman satarahullah, siapa yang tutup keaiban orang Islam, Allah tutup keaibannya. Apatah lagi kita tutup orang-orang yang beri manfaat yang banyak. Ya benar, kadang-kadang guru-guru kita, tuan-tuan guru kita ada silap dia. Kita tak nafikan. Namanya manusia. Imam Asy-Syafi'i waktu mana menyuruh Ar-Rabi' membaca kembali apa yang dicakap. Zaman dulu dia tulis, zaman kita rakam. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah itu yang aku cakap? Ya, tuan guru cakap. Okey, ubah. Kemudian dibaca lagi. Apakah itu yang aku cakap? Ya, okey, ubah. Lalu kata Imam Syafi'i, Allah enggan menyempurnakan melainkan kitabnya. Yang lain-lain pasti ada kesalahan. Melainkan wahyu yang tak salah. Ya Allah, walau sehebat mana pun ulama itu menulis, mengarang, bercakap, berpidato, mesti ada silap dia. Kadang Allah enggan menjadikan ia sempurna melainkan kalamullah. Jadi tuan-tuan kita yang duk bercakap, tok-tok guru, tuan-tuan guru kadang-kadang beri fatwa, dia pun datang rasa bimbang dia pada akhirat. Kadang-kadang dia tercakap, terlebih cakap atau sebagainya. Tapi maksudnya berlainan. Yang dipahami oleh orang dekat dengannya, oleh orang yang sayang dia. Tapi musuh menganggap itu senjata. Tuan-tuan jangan jadi macam orang tu. Orang-orang yang mengajar, seorang membenci orang-orang soleh, hanya kesilapan tertentu. Tuan-tuan, semua orang buat silap. Tuan-tuan senang siapa tak buat silap. Kesilapan berlaku daripada ulama besar sehingga ulama kecil sampai orang alim. Sementara kita. Kita yang duk viral orang silap ni, kita tak silap ke? Kita lagi berlambak silap. Tapi kenapa kita boleh maafkan diri kita? Dan kita tak boleh maafkan orang-orang yang ternyata berbakti, memberi kebaikan yang besar kepada orang lain. Tapi oleh kerana zaman ini tuan-tuan, zaman jatuh menjatuh, maka benda ini jadi popular. Lepas tu kita pula mengajar, setengah orang dia nak membentuk tim dia. Ni tim dia, maka lawan tim itu. Tuan-tuan, kita belajar agama ni bukan tim bola. Duk berlawan nak menang 3-0, 4-0. Kita saling lengkap melengkapi. Para ulama ni bukan pasukan-pasukan bola. Bukan pasukan-pasukan permainan untuk kita lawang siapa menang berapa kosong, siapa juara piala liga itu ini, tidak. Kita orang alim, orang soleh saling lengkap melengkapi. Kita melihat orang alim, orang soleh ini saling lengkap melengkapi kerana mereka menjalankan peranan dan tanggungjawab mereka. Tuan-tuan, kita seorang tak boleh dakwah semua orang. Ada orang ni Allah jadikan tanggungjawab dia dakwah dia adalah 50 orang dia dakwah, yang ni 100 orang, yang ni ada 400 orang. Tak boleh seorang dakwah semua, tak mampu. Kerana bebanan dakwah ni berat dan luas. Maka kalau kita tengok orang ni, Masya Allah, kita dah memang tak boleh turun kampung tu. Kalau orang tu, Ustaz ceramah kampung tu, tak ada lah, penuh saya. Ada ustaz lain boleh ceramah di situ. Walau ada 10-15 orang, dia jalankan tanggungjawab dia di situ. Jangan kita play peli dia pula. Sebab dia sedang buat tanggungjawab dia. Maka betulkan dia. Maka tegur dia. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, jangan kamu duduk majlis ilmu nak cari salah orang, lalu kamu simpang benda tu. Atau sekadar kamu nak gelak ketawa, nak main-main. Bukan nak obat diri kamu. Maka kalau begitu, kamu dalam keadaan bahaya. Innakum fi makhatir azimah.
kamu dalam bahaya yang besar. Maka sebab itu taubat. Taubat sungguh-sungguh supaya kamu tak terseleweng. Jangan ikut cara musuh Islam yang duduk untuk cari kesilapan orang Islam. Tuan jangan ikut dia. Aneh tuan-tuan. Kita jangan dengar musuh Islam kebelkan ataupun besarkan kesalahan sesama mereka. Tapi orang kita cuba sebarkan kesalahan orang. Kadang-kadang orang ni kita kata baik, soleh, adalah salah cakap ke, salah berfatwa ke. Lalu kita pun hentam, tengok, bukan pandai sangat rupanya, tak alim sangat. Ini emosi. Kita hentam macam-macam. Contoh ini ajaib orang kita, sebahagian mereka yang gemar untuk mengaibkan orang. Sedangkan dia saudara-saudara kita satu syurga, satu jannah. Kan itu tuan-tuan sekalian. Musuh kita memang kerja dia mencari kesilapan kita dan menyembunyikan kesilapan sesama mereka. Kita pula terbalik. Kita menyembunyikan kesalahan musuh dan membongkarkan kesilapan kita. Akhirnya sebab itu antara sebab kenapa musuh tengok Islam ni lemah. Kan di kalangan kita ada yang melemahkannya. Kenapa pula kita nampak musuh kuat? Kerana mereka boleh menyembunyikannya. Mereka sembunyikan semua benda. Mereka tak cakap. Kita pun nampak. Mereka tak cakap mereka bankrupt. Lalu kita tengok orang kafir bisnes semua okey. Padahal bankrupt berlambak lana banyak. Orang Islam boleh bankrupt. Itulah orang Islam niaga. Niaga 2 hari mesti bankrupt. Niaga 2 hari mesti bankrupt. Terus kita generalisekan. Itulah orang Islam. Padahal yang berjaya, yang hebat tu ramai. Tapi kita suka generalisekan kesalahan orang kita. Itulah saya malah meniaga orang Melayu ni. Melayu ni kuat menipu. Yang orang kafir menipu tu dia tak cerita. Ni saat saya tak nak kerja dengan token Melayu. Token Melayu ni susah. Yang token kafir sampai tak boleh semayang, tutup aurat pun tak boleh. Itu dia tak kisah. Token Melayu marah sikit, dia punya kecil hati lah. Kerja orang Melayu ni suka kutuk orang. Tapi kerja orang kafir tak kena kutuk. Siap maki bahasa dia lagi. Tetapi begitu realiti kita orang Islam. Kalau begitu realiti, kita tak boleh menang. Kenapa hari ni kita tengok orang kafir tu hebat dan tinggi? Bukan kerana dia hebat. Kerana mereka tutup keaiban mereka. Dan kenapa pula kita nampak lekeh sama-sama kita? Sebab kita suka buka keaiban sesama kita. Kita buka, semua buka. Masing-masing buka sambil buka. Kita selokkan orang tu, selokkan orang ni. Memanglah nampak hina. Dan ini yang kita kena ubah. Bila berkait dengan kesilapan orang Islam, tutuplah, belajar tutup, belajar menasihati dengan baik. Adalah jenis kita katakan orang-orang yang memang terkenal lah. Kita panggil ni tuan guru selebriti ke ustazah selebriti. Kalaulah kita tahu macam dia salah, kalau kita import dia jauh lebih baik. Kita beritahu dia dah, jangan daripada kita war-warkan. Bukan begitu cara kita. Kerana akan ada orang tuan-tuan sekalian, dia tengok orang ni salah satu, dia terus tolak. Padahal baik dia banyak. Ni ada perangai jenis macam ni. Dia nak elak orang-orang yang macam ni, yang lemah iman. Yang dia cuma lihat. Kita kan tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli kereta, kereta tu perfect semua, ada kurang. Kita tahu, tuan-tuan beli motor, perfect semua motor ni, ada kurang. Semua benda dunia ni ada kurang dia. Sementara manusia ada kurang. Tapi kita jangan tengok kurang tu, tengok lebih kat mana. Kebaikannya kat mana. Tok guru Quran kita adalah kurang dia. Siapa kata Tok guru Quran tak ada kurang? Kurang dia. Tapi kita tak tengok kurang tu. Lebih dia tu boleh ajar kita. Saat kurang sikit, dia ambil jurang mahal sikit. Ustaz. RM15. Orang lain semua ambil RM10. Orang yang tu diwar-warkan. Ini penunggang agama. Terus penunggang agama tak. Lebih RM5 je. Dia lupa rumah Tok guru tu ada aircon. Tok guru tu nak bayar aircon. Dia punya marah. Tok guru sana RM10. Nampak zuhud. Ni RM15 penunggang agama. Tuan-tuan cepatnya dia punya solusi. Dia punya konstruksi dia. Ini orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, tuan-tuan lihat kebaikan-kebaikannya. Pernah salah seorang guru kami tahu dia tak berapa baik dari sudut itu dan ini. Lalu kawan kami berpesan, kita ambil ilmu dia, Syekh. Masalah kesilapan dia sendiri tanggung, kita tak tanggung. Guru kami ni silap dia satu. Kita nampak silap dia lah. Tapi dia orang lama, isap okok. Kita ni tak nak mengaji dengan orang-orang isap okok. Tapi tuan-tuan kita berada pada zaman, ramai dululah, Tok guru isap okok. Kita dah generasi yang jenis memang melihat rokok tu haram daripada kecil. Dia dengar Tok guru isap rokok, kita pun was-was. Tapi seorang sahabat saya berpesan gini, Syekh. Masalah rokok tu dia lah. Mungkin dia dah lama.
Tetapi ilmu dia kita nak ambil. Maka kami tu duduk untuk mengambil ilmu dia. Ilmu. Kadang-kadang saya katakan memang nampak ada kurang-kurang dia. Tapi kurang itu bukan penyebab menghalang kita untuk mendapat kebaikan. Itu hebat orang Islam. Kita diajar tuan-tuan ambil kebaikan. Bukan duk war-war keburukan. Kita kan saudara, tutuplah keaiban. Kadang-kadang keaiban tu cuma diri dia je. Bukan pada orang lain, diri dia je. Adalah kurang sikit. Kadang-kadang ada tok guru ni tuan-tuan, dia suka sebutlah perkataan-perkataan yang kita katakan macam maki sikit lah. Tapi sabar. Tak ada apa, kerana manfaat ilmunya jauh lebih banyak. Kemudian kata Syekh, jangan kamu terbiasa dengan kebiasaan. Jangan duk kata sebab tu jadi sebab ni jadi sebab tu. Ingatlah yang menentukan semuanya Allah. Dan ingat juga bahawa Allah tak jadikan kita sia-sia makan, minum, nikah, kahwin. Tetapi Allah Ta'ala jadikan kita beribadat kepadanya. Dan ingat satu benda, kata Syekh Abdul Qadir. Selangkah kamu dekat dengan Allah, maka Allah 1000 langkah mendekati kamu. Bila mana kamu datang cinta pada Allah, Allah lebih-lebih cinta pada kamu. Bila mana kamu rindu bertemu Allah, Allah lebih-lebih rindu bertemu dengan kamu. Ini disebut dalam maksud hadis Qudsi. Wahai hambaku, kalau kamu datang dan keadaan berjalan, lain ataitani tamshi ataituka harwalatan. Kalau kamu datang kepadaku berjalan, aku berlari mendapatkanmu. Maksudnya ialah, aku lebih-lebih lagi suka bertemu denganmu. Kerana itu tuan-tuan sekalian, letak sedikit cinta kita pada Allah, nescaya Allah akan menambah cinta itu pada kita. Jadi kita tak mungkin nak letak cinta semua sebab kita lemah. Tapi berusaha untuk cinta Allah sikit, datang cinta Allah. Nescaya Allah menambah cinta tadi. Berusahalah tuan-tuan untuk rindu jumpa Allah. Nescaya Allah akan tambah kerinduan tadi. Apa pun bermula daripada kita, usaha kita. Kalau kita nak Allah, ini yang disebut oleh Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu nak beriman, maka lakukan bagaimana cara nak beriman. Tapi kalau kamu nak kufur, maka kamu akan kufur. Kalau kamu nak Allah, buat sesuatu yang menjadikan kita nak Allah, supaya Allah tak tinggalkan kita, sehingga Allah merindui kita, menyayangi kita, menyintai kita. Maka mulakan dengan segala mujahadah kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.